Okay you, okay you, okay ke tak? 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 Kau tinggalkan aku sebab okay you kau pun macam aku tunggu masa berlalu. Masa tu baru kau tahu erti susah, lari akidah hilang tak ke mana. Masya-Allah, masalah pusing dua roda ataupun jalan, apa ertinya jalan jikalau tiada arah? Astaga, parah. Jangan marah-marah, banyakkan bersabar. Kau pilih tekan tunggu lepak je, sedangkan aku berhempas ulas menggunakan tangga. Orang kurang upaya tapi gunakan tangga. Maksudnya orang kuat usaha untuk berjaya sampai ke syurga. You, I nak minta maaf kat you. Kalau I ada salah silap, you okey ke tak ni? You okey ke tak? Okay you, okay you, okay 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 ke tak? Okay, you okay ke tak? Persilakan host kita, Bel, Nazri dan Syah. Alah, ya. Mana dorang? Ya. Ya, itu dia. Okay tak? Okay tak? You okay Ya, tak? I'm okay, you okay ke tak? I'm okay. Yes. Tak sangka betul lah Ahmad Mak Embong sekarang. Kau dah Menyanyi. menyanyi pula. Dah berubah arah ke? Macam mana? Kita try semua. Bagus. Sebenarnya dalam Bukan Calang-Calang ni, kita jemput Ahmad. Thank you yang sebab nak jemput menceritakan tentang lagu terbaru tu. Lagu apa sebenarnya tu? Lagu okay, dia- yang aku faham, okay you, okay ke tak? Okay. Itu saja. Yang lain aku tak faham. Okay. Aku takut. Okay, Lagu- you okay ke tak? Lagu ni dia more kepada ada message dia lah, sebab Ahmad okay you, dalam masa sama dia ada message okay you okay ke tak? Yang kita macam ni kan. Kalau dia okay, kita on lah kan. Macam tu lah. Ya, kalau dia okay kita on Kita on. Okay, siapa yang buat lagu tu? Ahmad lah buat. Ahmad, kau buat sendiri, Mat? Buat sendiri. Dah lah, dia penyanyi. Dialah menyanyi, dialah rap, dialah kompos. Dialah komposer juga. Yang Tamak betul buat ni. mixing mastering Abang Ahmad lah Bakri, tapi Ahmad buat lirik. Okay. okey. Berapa lama ambil masa buat lagu ni? Lagu ni sebenarnya Ahmad dah buat 2 tahun, tapi Ahmad tak ada confident level untuk releasekan lagi. Tapi yang ni kira korang yang kat sini semua dapat tengok. Dapat dengar, bukan dapat tengok, dapat dengar hari ni. So specialnya korang malam ni. Oh, first time. First time. Dahsyat I rasa betul lah. bangga sebab dapat dengar first Lagi time. lagi satu, lagu ni katanya underground Underground. Kenapa tak ground floor? Itu kenapa tak ground floor? Kalau tekan lift tu Aku dah ground agak floor kan semua kan. Tak, sebab underground ni dia more kepada orang kata Independent apa? lah. Independent lah. Macam indie, macam ada gig. Yes. Kita pergi buat gig apa semua tu. Tapi banyak je rapper underground sekarang dah pergi ke mainstream sebab lagu diorang viral macam tu kan. Contohnya macam K-Click. Kan? Macam mana terdorong nak buat lagu ni? Sebenarnya lagu ni Ahmad buat sebab masa tu banyak orang cakap orang okey tak boleh berjaya apa semua. So dalam lagu ni semua Ahmad tunjuk lah. Mana? Siapa cakap yang awak tak boleh berjaya? Tak, Awak iya. dijemput ni Kira kerana orang awak bukan luar-luar tu. calang-calang. Betul, Awak betul. memberi inspirasi kepada masyarakat di luar Terima sana. kasih kalau saya bagi inspirasi bagus korang. ni Terima Syah, kasih dapat. sangat. Sebab itu dia jadi pengacara. Daripada cakap benda-benda macam ni lah, ini bagus, ini bagus. Ini bagus. Orang macam Tapi Adalah. kadang-kadang Mat, macam contohlah Mat engkau nyanyi okey lah, okay you tu. Macam aku kalau nak nyanyi lah lagu tu. Boleh ke Mat? Boleh. Boleh ke? Sebab abang pun okey. Aku Okay pun- you, okay you, okay Kau ke tak? boleh juga. Kau nak tajuk dia apa? Mat ni ada Oh, aku tak. suruh kau keluar kan Mat. Okay you tu bukannya untuk okay you je. Maksudnya okay you tu kita semua okay you. You okay ke tak? Kita okey. Kita Kita okey. okey. Kita bukan calang-calang. Alright. Tak semestinya lah okay you je nyanyi. Tak Maknanya semestinya. okay you. Okay you. I'm Ah. okay you okay ke tak? Itu dia. We all alright. Okay. Siapa-siapa Okay. yang nak dengarkan lagu Okay You tadi boleh ke YouTube ataupun ada di Instagram.
Tak release lagi. Tak release lagi? Tak release Bila lagi. awak nak release? Release kat sini je. Tengok rancangan ni di je sini lah. lah. Tengok macam mana je. So naikkan view rancangan ni. Alright. Kau ni Okey, ikut je. terima Okey. kasih, Alright, Ahmad. Ahmad. Terima kasih banyak-banyak, Okey. Ahmad. Okey, Ini- kerana sudi bersama-sama dengan Bukan Calang-Calang. Okay. Ini boleh bawa balik. Memandangkan awak tetamu pertama silakan. Ya Dia buat trofi benda dah tu. dapat kursi, nak mic pula, Itulah, apa bagi petis macam-macam apa. perangai Itulah lah. orang kita sekarang ni. Kita ni daripada tadi duk amat. Rancangan ni pun kita tak perkenalkan lagi, Syah. Okey. Apa rancangan Bukan Calang-Calang tu, Bel? Tengok. Apa? Itu je kerja kau. Okey, anda bersama dalam Bukan Calang-Calang. Okey, rancangan ini berdurasi selama sejam. Okey. Dan kita akan menceritakan apa ya? Nampak? Okey, pun dah senang saya buat kerja. selama sejam ni saya Syah Yahya tak perkenalkan diri lagi kan. Ya, Dan tak bersama yalah. dengan hos saya Bukan Calang-Calang tak pernah besar-besar dia, Bel Ngasri ni. Ya. Di mana kita akan menjemputlah tetamu-tetamu yang istimewa di mana kita akan bercerita, berkongsi pengalaman. Ya. Dia orang akan cerita dan memberi inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Dan yang tentang penting, apa yang mereka lakukan dalam bidang masing-masing lah. Yes, yang penting yang datang tetamu yang kita bawa bukan calang-calang. Calang-calang. Jadi nak tahu apa dan siapa tetamu kita yang seterusnya? Kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini dalam Bukan Calang-Calang. Calang-Calang. Kembali bersama kami dalam Bukan Calang-Calang. Okey, kita dah pun masuk ke segmen yang seterusnya ini. Ah. Dan untuk tetamu kita yang selepas sekarang ni, Bel. Lepas ni? Saya sangat-sangat kagumi beliau. Sebab beliau seorang yang bersemangat besar walaupun bertubuh kecil, tapi saya rasa dia mempunyai orang kata keyakinan diri yang sangat berani, jati diri. Betul. Aku nak cerita lah. Bersemangat, mulia. Aduh, saya rasa macam Memang saya tak dapat nak jadi macam dia. Orang yang kecil-kecil, macam aku juga orang kecil-kecil. Kan? Memang semua tu ciri-ciri tu ada. Ya? Ada kat engkau? Memang awesome lah, senang cerita. Orangnya comel, orangnya apa ni. Dan yang paling penting sebenarnya orang kecil ni apa? Orang kecil ni awesome. Rajin. Dia rajin. Okey. Dalam apa-apa je kerja yang dia buat apa semua, semuanya rajin. Jadi kau kena faham-faham lah. Jadi kalau awak rajin, awak persilakanlah tetamu kita yang seterusnya. Yang itu aku malas. Jadi kita persilakan tetamu kita seterusnya, Haliza Halmi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eliza. Alhamdulillah. Orang kecil rajin Ya. Rajin cakap. Ya, kecil memang rajin orangnya. Jadi kalau nak cari pasangan, cari yang kecil-kecil. Rajin. Baiklah. Okey, Haliza. Ya, Apa saya. khabar? Ya Allah, lama tak jumpa. Sangat lama, alhamdulillah. Lamalah tak jumpa sebab dia banyak membuat orang kata sebagai aktivis. Misi. Kemanusiaan. Bukan macam kau. Kenapa? Yalah kau duduk kat Kau tu sini yang je bukan mengacara. manusia sekarang ni. Kau duduk mengacara je, sibuk cari job. Itu semua dunia. Untuk Syah. cari job untuk derma. Dapat duit tak, derma. Betul, Ya. Haliza. Kita tak, saya tak tu, tak payahlah cerita pasal kita sekarang ni. Kita jemput dia. Okey, Haliza nak Ya, tanya saya. perkembangan terbaru Haliza sekarang ni. Okey, perkembangan paling terbaru duduk atas kursi lah, itu yang Okey, paling nampak sama lah kita. sama cantik lah di yang sini. terbaru. Baru sini. Sebelum terbaru tu baru balik daripada Syria sebenarnya untuk satu Alhamdulillah. misi advance. Biasanya yang selalu orang tengok adalah misi yang kita hantar food pack, khemah dan sebagainya. Tapi kali ini adalah misi advance untuk kita deal. Kita nak bina insya-Allah bandar Syria dekat bumi Syria. So kita dah beli tanah dan sekarang ni kita nak bangunkan sekolahnya, insya-Allah maybe university dan kita nak buat rumah juga kepada mereka insya-Allah. Masya Okey, Allah, insya-Allah. macam-macam aktiviti rupanya ya. Jadi kalau kita nak tahu ya segala aktiviti yang dia buat ni, apa kata kalau kita tengok VT ni sikit. Okey, jom. Jom kita tengok. Dia dekat dengan bom. Dia kena di sebelah sana sekali bom, sebelah sini sekali bom. It's not safe to stay more than 10 minutes here. If we go straight forward, it's being targeted by snipers. Banyak istighfar, banyakkan doa. So kita kena bergegas keluar ke kawasan ni. Sign is very strong. It's meaning it's very near and it's long. Sign. Yeah. That helps you. Oh, you've not been there in 5 minutes ago. Is it? Any serious mental?
itu dia tadi sedikit petikan lah. Apa orang kata aktiviti-aktiviti yang Eliza buat. Eliza, kalau tengok kan benda yang dibuat tu macam membahaya sangat lah dengan bomnya, dengan tembak-tembaknya. Ya. Sekejap saya, awak jangan berkerut sangat sekarang ni. Saya yang jadi risau, saya cemas sekarang ni dengan suara itulah dia. awak. Aku yang ada dekat sini Okey, pun okey, tengok okey. benda tu dah cemas. Okey. Eliza pergi dekat sana tu macam mana, tak cemas ke? First kita pergi adalah misi bantuan kemanusiaan. Jadi kita bagi hantar bantuan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada benda-benda yang tak dijangka-jangka. Contohnya pada tahun 2015 kita masuk satu bandar. Kita nak pergi ke bandar Aleppo. Tapi waktu tu keadaan sangat-sangat bahaya. Jadi kita tukar ke kawasan lain iaitu Kafazerta. So bila masuk ke dalam Kafazerta tu, alangkah terkejutnya. Masuk-masuk dia tempat tu dah jadi seperti bandar berhantu. Bukan sebab ada hantu. Bukan sebab ada hantu. Bukan ada tu. Bukan. Bandar tu lah Tapi macam sebab hantu. dah tinggal sikit orang dekat dalam situ. So, apa yang terjadi adalah bila kita bertemu dengan orang dekat sana, kami tanya, kenapa kamu tak keluar daripada kawasan ini? Kawasan ini sangat bahaya. Kamu tak takut mati ke? Dan mereka jawab, kenapa kita nak takut mati? Allah is waiting for us. Allah tengah tunggu kita ni. So, waktu tu kita pun terus, ya Allah, kalaulah di sini pengakhiran kami, kurniakanlah kami syahid yang diterima Allah. Maknanya husnul khatimah lah. Nak tahu apa yang terjadi? Kita tunggu selepas ini. Nampak tak? Kita Sebenarnya tak awak tukar tempat, awak duduk sini, Bel kau duduk sana, Bel. Ni awak dah ada dah. Dah ada orang kata platform. Awak tak payah nak buat kerja-kerja ni. Awak menyanyi je sudahlah. Betul, Yang betul, sibuk-sibuk buat benda ni. Kenapa? Macam mana boleh dapat dorongan ke apa? Siapa yang ni? Masya Allah, Allah punya pelajaran tu kadang-kadang kita tak jangka. So bila sampai satu tahap kita duduk dalam industri seni, tapi kadang kita fikir, okey, adakah memang duduk dalam industri seni saja untuk menyanyi je ataupun sebenarnya ada benda lain yang Allah suruh kan? Jadi sampai satu tahap tu kita turun padang untuk buat misi kemanusiaan dan waktu tu kita rasa sangat bahagia bila melihat orang lain rasa bahagia. So di situ pula saya berjumpa dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi daripada dalam industri seni rupanya ini merupakan satu platform, mudah-mudahan Allah kurniakan untuk kita sama-sama join together. Bukan saya saja, semua orang sama-sama untuk membantu untuk isu ummah. Bila kita tengok Haliza ni macam Bel cakap tadi dah ada segalanya kan, dan dia menggunakan suara dia untuk create awareness. Jadi kepada masyarakat kat luar sana, kalau teringin orang kata nak sertai misi humanitarian ni, apa yang diorang boleh buat? Okey, Masya Allah sangat bagus sebab kalau dulu kita jarang dengar tapi sekarang ni memang ramai terutamanya anak-anak muda bersemangat untuk buat aktiviti kemanusiaan. Betul. So bila saya cakap pasal isu peduli ummah, ia harus bermula daripada peduli rumah. So bila kita nak cakap isu satu besar, kita kena start daripada rumah. Maknanya kita kena concern, kita kena perhatian ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, sekolah kita dan negara kita juga. So dalam masa sama kita fokus juga untuk luar. So luar dan juga dalam. So apa yang kita boleh buat antaranya adalah kita viralkan, contohnya macam kita orang pergi kat sana. So sama-sama viralkan. Contohnya macam Syah, ramai artis-artis lain sebenarnya yang tolong viralkan yang menyebabkan dalam masa seminggu kita boleh dapat RM1 juta walaupun kami dekat sana. Dalam masa 3 bulan kita dapat RM4 juta. So kita boleh bawa lagi bantuan kepada mereka. So ini antara yang kita boleh sama-sama buat dan kalau nak turun padang pula insya-Allah dalam Malaysia pun ada je kita buat. So yang tu biasa kita akan wawarkan lah. Okay. Cuma lebih kepada yang luar negara tu lebih diviralkan lah. Dia sebenarnya nak tolong ni bukan saja boleh dalam berbentuk wang tapi tenaga pun boleh. Betul. Dari segi doa pun boleh macam tu. Tapi yang aku tak sangka Syah tolong tolong Syah dia ni awal. memang pandang orang sebelah mata betul. Dia ni memang rajin. Saya tak sangka Rajin juga butuh dia dia ni. tak padan gini tapi banyak membantu jugalah. Sangat. InsyaAllah. Mungkin Eliza boleh cerita mungkin pengalaman-pengalaman yang boleh kita kongsikan dengan tak dilupakan lah. Yang sambungan tadi lah cerita dia. So apa yang berlaku bila kita niat, ya Allah, mudah-mudahan kami pun dikurniakan syahid dan diterima Allah. Kalau ini adalah pengakhiran kami, kita tak tahu kan. Tiba-tiba apa yang berlaku? Walkie-talkie ketua kami berbunyi. Ketua kami cakap, Malaysia, rangan. Orang Malaysia cepat lari. Kami tanya kenapa? Dia kata sebentar lagi akan ada satu roket peluru bandu akan letakkan objek bergerak. Dan objek bergerak itu adalah kami sebab kami sahaja berada dalam van. Orang je lah yang bergerak. So waktu tu biasa kita tengok filem horror ataupun filem action movie kan. Tapi this is real. Dan apa yang berlaku adalah kami masuk dalam van dan driver dibawa secara zigzag. Kerana serangan daripada udara dan juga rupanya ada satu lagi serangan daripada darat yang mereka standby dengan sniper sewaktu tu. So kita bawa secara zigzag dan tiba-tiba kereta itu diberhentikan dan mereka suruh kami bersembunyi di suatu tempat. Kami tanya nak sembunyi dekat mana ni? Bila kami keluar daripada van, kami berjalan dan kami berhenti di satu kawasan yang memang lebar dan juga dalam dan itu adalah kubur ataupun liang lahat. Untuk pertama kali dalam hidup saya, kita orang masuk dalam kubur itu bersembunyi untuk mengelakkan daripada kena serangan. So kemudian apabila kita rasa macam boleh keluar daripada kawasan ini, kita keluar balik, masuk dalam van dan kita terus keluar daripada kawasan itu. Beberapa minit kemudian, tempat yang baru kita lalu tadi pun dah kena bom dah. Jadi Allah
delaykan masa itu untuk bagi peluang lagi untuk kita sama-sama share lah. Dahsyatnya pengalaman tu, Ben. Bukan semua orang Saya dapat itulah tak dapat nak bayangkan kalau saya kat sana macam mana lah. Yalah, kau pun asyik buat kerja kat sini je kan. Kau ni tak habis-habis lah. Jadi nak tanyalah soalan yang saya yang terakhir ni untuk Heliza kan. Matlamat Heliza dalam misi kemanusiaan ni. Sebenarnya apa saja yang kita buat semua memang kita nak pergi nak dapat redha Allah dan kita nak sama-sama masuk syurga. So mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan ini, saya teringat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seorang itu kalau kita tidak mengasihi saudara kita seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri. So bila kita lakukan aktiviti kemanusiaan dan kemudian semua rakyat Malaysia viralkan sama-sama sebab perasaan kasih kepada adik-beradik kita berada dekat sana, mudah-mudahan ini menjadi saksi kita di hadapan Allah kelak bila Allah tanya apa yang kamu bantu untuk saudara kamu. Inilah antaranya semua production kat sini merupakan saksi yang kita pernah bercakap berkenaan isu ummah. InsyaAllah. Okay, Terima baik apa kasih pun lah, terima kasih banyak-banyak. banyak kepada Eliza kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita dalam Bukan Calang-Calang ni. Memang betul lah bukan calang-calang lah. Siapa lagi yang berani nak buat kerja-kerja macam ni. Kan? Ya? Jadi kalau ada yang orang kata nak membantu sedikit sebanyak, bolehlah ke Instagram Heliza kan. Betul. Dekat situ banyak info yang Heliza kongsikan. Betul. Ataupun masuk website www.tabungsyria.com. Untuk Syria, kalau Gaza www.tabunggaza.com. Okey, jadi nak ucapkan terima kasih Heliza. Terima kasih kembali. banyak Baik. bersama dengan kita pada hari ini. Dan selepas ini kita ada lagi seorang tetamu yang akan bersama dengan kita. Menarik tetamu selepas ini, tapi kita kena berehat dulu. Kita kembali selepas ini dalam Bukan Calang-Calang. Kembali kita dalam Bukan Calang-Calang. Baik, sekarang ni kita dah pun ke segmen yang seterusnya. Apa ceritanya, Syah? Ya? Segmen kita yang seterusnya ni, Business Time. Business? We talk business. We talk apa yang business. aku nak ceritakan pasal bisnes? Takkan aku nak cerita pasal saham turun naiknya. Siapa kata kau yang kena cerita sekarang ni? Ayolah, kau sebut pasal bisnes. Tapi apa kena-mena pula dengan ni? Inilah Ni banyak bisnes ni. dia. Kita ada dekor, kita ada pokok-pokok bonsai ni. Engkau bukan. Kita ada kau jangan bonsai lukisan-lukisan. sangat. Itu Kita- banyak pokok-pokok lagi. Siapa punya ni? Semua ni. Ini apa ni? Ha. Piala-piala ni. Dia ada banyak menang hadiah ke apa? Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita sekarang ini di mana beliau seorang ahli perniagaan yang mempunyai banyak bisnes. Banyak macam-macam bisnes lah ya. Jadi kita nak menjemput baik. Puan Nadia Saleh. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. By the way, I suka sangat your dress. Thank you. Ala-ala abstract. Macam mana pula dengan dress saya? Tak cantik lah ni? Oh, tak Dia suka lah tu. lambat Tak ada. sikit. Okay. Lain kali tolong cari tetamu yang suka dress aku. Boleh lah, boleh tahan lah. Okay, jadi Puan Nadia, thank you for coming. Thank you for Dan ucapkan inviting. terima kasihlah bersama dengan kita ni. Kita duk cakap pasal bisnes tadi, tapi kita tak faham. Jadi kita nak tahulah apa yang Puan Nadia ada, apa yang beliau buat sebenarnya, kenapa kita menjemput beliau. Sebenarnya Puan Nadia ni buat bisnes apa Okay, Yang banyak-banyak tidak tu? Okay, let me explain. So, since 2012, I have helped many homeowners, interior designers, developer, hotel and officers untuk mencantikkan lagi rumah mereka atau office dorang dengan menggunakan oil painting ataupun home decor product. And my kepakaran I specifically adalah untuk cari the right design and the right size dengan harga yang berpatutan. So yeah, and research juga has shown that having beautiful paintings in your home can create a happier and healthier energy and also increase your productivity and creativity. Oh, So, jadi ini piala-piala yang dah pernah dapat dah ni. ni semua piala. Tak adalah. Bukan, itu home decor products. Oh, home decor. Ingatkan apa piala dia pernah menang ke? Sebab itulah kat kan? kiri kita, kat kanan kita sebenarnya adalah perniagaan beliau lah. Perniagaan dia. Yang melukis ni siapa? Okay, so kita sebenarnya kita ada banyak artis in our stable. Kita ada in-house artist and also overseas artist from Cambodia, Myanmar and Vietnam. So sebenarnya kita allocate the design based on the artistnya skill. Ada artis yang better at portrait, ada yang lebih sesuai buat abstract. So kita boleh buat any design. Semua kita boleh buat. Dia bila dia cakap Ingat pasal dia buat design, sendiri. dia bukan buat ID tau. Dia buat interior design styling. Style, yeah. So dia buat styling. More into arts and creative work.
Okay, kalau cakap pasal art, apa lagi sebenarnya yang orang suka bila datang dekat artworks ni? Orang selain paintings dan selain decor products ni. But I would say mainly sebenarnya kita buat paintings, and paintings tu ada banyak different form. Ada yang oil painting, ada yang watercolor, ada yang acrylic. But the main one that we actually sell and the main popular ones is oil painting lah, yang macam ni. Okay. You can see the effect, and kita boleh buat any different kind of form. Dia boleh jadi landscape, boleh jadi portrait, scenery, apa-apa lah. Kasih kita gambar apa pun kita boleh buat. Dia bergantung kepada kita punya preference lah, apa yang kita nak kan. Kalau kita nak portrait, kita rasa kita cantik macam ni, kita suruh lah orang tu lukis. Cantik tak? Kalau kita nak benda yang aman-aman, kita buatlah benda-benda abstract macam ni ke, scenery ke kan. Okay, kalau sekarang ni apa yang orang luar suka? Okay, selalunya, I start dengan apa yang selalu I deal dengan klien. Yes. So, for example, I pergi office atau rumah, dan I can analyse and I will help them. So, kebanyakan orang dia dah pindah, barang-barang semua dah ada. Okay. Tapi still macam dull and not lively lah. Yeah. So, basically we help to measure the size, help to find the design yang sesuai dengan you punya personality. Baru our artist start lukis lah. And then selalunya yang paling popular is abstract. Abstract. Macam baju you lah. Adalah abstract. Abstract ni. Abstract. Dan selalunya berapa lama kalau kita nak dari step yang pertama nak order dan nak datang measure, how long would it take selalunya? So typically it takes about 16 to 24 days, but certain design dia macam perlukan lebih banyak masa sebab dia nak banyak layer macam itu, sama tebal. So it perlukan banyak masa nak layer. So kena kering, tu nak kena paint lagi. So selalunya dalam 2-3 minggu macam tu lah. Plus minus. Kau cerita nak order apa semua, bukanlah kau order pun. Sebab tu dah tanya bila nak order tak tapi tak order. Dia dah kata itu aku punya. Ni nak tanya macam mana boleh tiba-tiba nak buat benda ni? Memang daripada kecil ke atau macam mana dapat dorongan ke daripada siapa-siapa? Okay, sebenarnya I mula sebagai chef lah. I kerja kat dalam dapur for about 8 years. Takkan mana ya. So macam dah lama sangat, dah bosan sangat. So I bosan masak tak, sekarang masih masak kat rumah masih lah. Masak tapi tak masak untuk banyak-banyak orang. Masak. Masih. Masih lagi. Dia maksudnya masak untuk like events and stuff. So I dah macam tak nak buat lagi. So that's why I tak nak masak dah. Tak nak buat untuk ramai orang lah maksudnya. Okay. So I jumpa dengan my friend, and then I help him actually with dia ada banyak business. So after that I ceburi this business and I set up from scratch untuk Malaysia. So I belajar buat website sendiri, I belajar buat logo, design, video editing, semua I buat sendiri. And then slowly, actually after 1 year dah start ada banyak customer. So that's when I started to move here. Jadi memang bukan calang-calang lah Puan Nadia ni. Dia boleh masak, dia boleh designing, styling. Dan tiba-tiba dia berubah arah tu. Tapi dalam banyak-banyak business ni, which one you rasa your core? My core, kalau nak cakap pasal client, we did quite a number of clients recently. Kita buat untuk Sunway Medical Center, the whole hospital. Kalau you masuk, if you walk through the hospital, the whole hospital kita buat. And TNB headquarters and ICBC, they are like the biggest, the largest bank in the world actually. Kita buat dorang headquarters dekat KLCC. And Menara Felda pun kita baru buat last 2 weeks baru juga. Kaya lah Puan Nadia sekarang Janganlah. Mana buat Janganlah macam benda tu. Ya. Soalan tu sensitif lah. Ya ke? Tak payah tanya kaya ke tak. Yalah, apalah salahnya kan. Paling kurang bila orang tahu benda-benda ni boleh orang kata menjana pendapatan. Betul. Jadi dia naikkan semangat saya pula budak-budak suka. muda. Bila suka kaya ke apa? Bila saya tengok wanita yang astagfirullahalazim. Wanita yang berjaya ni kan, sebab dia orang independent, dia orang tahu macam mana nak cari duit sendiri, contribute kepada family, kepada negara. Itu yang kita mahukan. Ya betul. Tadi dah bukan calang-calang ni, dah 2 perempuan seorang yang perempuan yang berani. Nampak sangat ya, kan, memang perempuan sekarang ini mendominasi negara. Wow. Habis apa guna si Ahmad tu? Ahmad mana? Oh, kau cakap itu bukan lelaki. Aduh, teamwork. Kita panggil teamwork. Tapi nak continue apa yang you cakap tadi, selalunya kita yang I sebenarnya buat ni, I pun nak provide jobs for local artists. Because before this kita banyak buat overseas. Dalam my email, I sentiasa dapat dalam 1 minggu mungkin 2-3 artis yang nak tanya macam mana. Ya, nak apply for jobs and all that. Cuma dulu before this, I selalu ambil overseas, but now we slowly have more local artists. Sebabnya there's too many jobs actually in the market. So and kita ada banyak gap.
And one more thing, sebabnya artis dorang selalu fokus on the wrong things. Not say wrong things lah, they focus on the how to layer, how to do texture, the design kan. But dia orang lupa macam mana nak jual kat customer, macam mana nak market their product. So that's the thing I think that a lot of artists they have to focus on, be able to get clients. Baik. Okey, terima kasih Puan Nadia ya. Mana tahu lepas ni dengan apa cerita-cerita yang dikongsikan dapat memberi inspirasi lah betul, kepada mereka betul. kat luar sana. Okey, tiba masa kita. Ya, nak ucapkan terima kasih lah Thank you so Puan much. Nadia sebab sudi bersama dengan kami dan berkongsi pengalaman berniaga sekarang ni. Kita nak berehat sekejap lah kan. Berehat lagi lah. Kita rehat je lah. Penat Nadia nak bercakap ya. Ya, kita akan kembali selepas ini dalam Bukan Calang-Calang. Kembali kita dalam Bukan Calang-Calang. Syah. Ya. Ni, cuba teka siapakah tetamu kita selepas ini? Sekarang ni, tetamu kita. Manalah saya tahu. Tak tahu. Yang penting aku suka. Sebab apa? Dia adalah seorang lelaki. Oh, itu je. Ya, 2 perempuan dah. Ya, ini lelaki yang kedua. Lelaki yang kedua? Lelaki yang kedua. Adakah lelaki yang sama? Okey. Apa-apa kita panggil dulu. Kita persilakan sekali lagi Ahmad Maimbo. Datang lagi. Banyak lagi. Ahmad datang lagi. Ingat dah datang. Dia buat lagi Ahmad ni. Oi. Allahu Akbar. Rindu tak? Ahmad. Apa tak ada orang lain lagi? Itulah. Aku ingat lelaki yang kedua. Kita ada 2 wanita yang sangat berinspirasi tadi. Ahmad sekali lagi. Tahun lelaki tak ada orang lain. Ahmad aja yang memberi inspirasi kepada kita. Ni, aku nak tanya dengan kau ni. Ini apa yang kau nak cerita lepas ni? Tadi kau cerita pasal nyanyian kan? Lagu terbaru lah. Sekarang ni ada lagi kata yang baru kan? Ada. Apa dia? Filem saya, filem garang. Filem garang. Filem garang. Mesti kau kata, filem garang ke cerita tu? Dia pun cerita garang. Garang kan? Kau garang sangat ke? Bukan, dia semangat garang dalam badan. Apa sinopsis garang ni? Okey, garang ni dia sinopsis dia kita lumba wheelchair. Dia bukanlah more kepada cerita sukan Paralimpik ke apa bukan, tapi dia ada sikit-sikit macam kata jalan cerita lah. Adalah. Macam abang Izam ni dia bekas Paralimpik. Memang kisah benar lah, dia memang bekas Paralimpik. So satu hari tu dia ada hutang. So watak Reza saya ni lah yang kena selesaikan hutang tersebut. So macam-macam cara lah kita cuba cari kerja apa semua, tapi masyarakat tak terima. So kita terpaksa ambil alternatif lain, yang tu lumba haram. Okey. Sudahlah Mat, kau pun cerita dah kita tengok dari VT ni. Mungkin lebih faham agaknya. Ada kita tengok VT. VT. Come on! Ini adalah misi antara hidup dan mati kita. Kalau kita gagal malam ni, kita akan terperangkap kat sini selama-lamanya. Faham? Dia dah tak ada. Cara baik tak boleh jadi. Kita buat cara kotor je lah. Lagi senang. Cukuplah setakat ni. Minta sanggup nak tengok kawan-kawan main cedera macam ni. Aku nak masuk next game. Kalau aku kalah, aku akan release untuk kau sampai aku mati. I'm okay, you okay ke tak? Itu tadi VT dia. Sekarang baru aku faham lah cerita dia. Daripada yang kau cerita tadi tu. Bukan VT. Tapi Mat, bila aku tengok tu semua kawan kerabat kau, ini cerita anak beranak ke apa? Bukan. Yang lainnya tu je tadi tu orang tua tu siapa tu? Okey, Jalil Hamid. Tak baik lah dia ni. Jalil Hamid dengan Wan Nafisu ada. Ada. Dengan Pablo pun ada. Pablo Amirul. Ha. Okey, cerita dia macam ni. Masa Ahmad dapat tawaran berlakon filem ni, dia kata siapa yang Ahmad lebih selesa berlakon dengan macam tak nak ada kekok-kekok kan. Ahmad cakap lah, why not ambil Emma atau Caca? So, diorang decide tu ambil Caca. So, Ahmad berlakon dengan Caca cerita ni. Emma jadi cameo. Macam adalah kena tengok lah. Sebab awak nakkan chemistry kan. Jadi mungkin lepas ni awak boleh jemput saya lah. Ada chemistry dia saya ada rasa. Chemistry, betul boleh. Aku pernah berlakon dengan kau tak cukup chemistry ke sebab abang lah saya kena maki director tu.
Ha? Sebab Bel awak kena maki dengan director? Dia acara sesat. Maafkan saya, Syah. Bila awak nak kena blacklist lah, Bel? Sebenarnya saya masa tu kita orang berlakon cerita ni Rumah pusaka Simpang Jalan. Rumah pusaka di Simpang Jalan. Arahan Mamat Khalid. So masa ketika itu saya jadi bapak dia dalam cerita tu. Walaupun aku ni kecil, dia tu besar kapal, tapi itulah pasal. tapi aku jadi bapak dia. So jadi dalam satu babak tu dia kena buat muka terkejut sebab dia baru ternampak kelibat, nampak hantu. Okey. Jadi macam mana tu? Aku ajar dia supaya buat muka terkejut tu macam ni. Terkejut tengok hantu. Tengok. Jadi dia pun buat. Hantu tu yang terkejut tengok korang. Dia pun buat. Tak pasal-pasal kena maki dengan dia. Apa sebab macam tu? Aku suka betul masa tu. Teruk lah kena marah. Teruk lah dia kena marah. Lepas tu aku cakap lah dekat dia, Ahmad, lain kali kau tak payah ikut lah cakap aku. Aduh. Ya, sebab dia ikut tu sebab yelah aku kan berpengalaman apa semua. Dia tak tahu pula ya aku bagi ajaran sesat dekat dia. Kita ni bila orang-orang yang teraniaya ni, kita punya doa ni dimakbulkan Allah tau. Mat, tapi aku tak nanya kau, mak aku cuba tolong sebenarnya. Tapi faham. bonus pula dia kena marah. Jadi mungkin lepas ni ada lagi tawaran-tawaran berlakon ke? InsyaAllah kalau ada tawaran berlakon memang Mamat nak sangat sebab filem Garang ni first filem yang Mamat ada action yang banyak kan filem Garang ni kan? stunt semua Ahmad buat sendiri. Diorang ada stuntman tapi Ahmad cakap tak nak. Kita buat sendiri stunt. Baru macho. Ahmad buat sendiri, Mat. Tergolek ikat dekat van. Diorang tarik ambil photograph ni tu. Itu lagi teruk, Mat. Kau kena anaya sebenarnya ni. Kita tunjuk yang okay you pun boleh buat macam orang normal. Sebab I'm okay you okay ke tak? Okay. Kita tahulah bila bercerita mengenai okay you ni kan, bila kita berlakon ni mesti ada kekangan ataupun limit awak bila berlakon dekat set tu. Kalau nak kata limit tu adalah limit sebab ada setengah kita tak boleh macam orang normal boleh lompat ke boleh lari ke. Tapi bagi Ahmad, selagi Ahmad boleh buat, Ahmad cakap boleh, kita try dulu. Sebab kalau Ahmad asyik letak limit, nanti orang pun macam alamak dia ni susah sebab asyik tak boleh ni tak boleh tu. Kita try dulu. Kalau merangkak, orang director suruh merangkak sebab Ahmad merangkak. Sebab bagi Ahmad kita cuba. Kita nak tanyalah soalan terakhir kita dekat Ahmad. Lepas ni dia tak main dah. Lepas ni dia tak main dah. Okey. Matlamat ataupun cita-cita dekat dalam bidang lakonan ni. Cita-cita Ahmad nak lebih maju ke hadapan. Ahmad nak banyak lagi watak berlakon. Dan watak-watak yang lebih heavy macam gangster ke apa. Kita kerik lah. Mungkin dia atau wheelchair bawah ada pistol lah. Ada bodyguard 10 belakang kan. Simpan dadah bawah kursi ke apa ke. Jadi dahsyat juga kau punya cita-cita ni, Mat. Watak-watak yang mencabar lah. Ahmad nak pegang watak-watak yang. Baik. Okey, itu di antara yang dapat dikongsikan dengan Ahmad. Bukan Ahmad Albab tetapi Ahmad Mahembong. Okey. Jadi jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita ada sesuatu. Ayah ini lain. Kita dah borak-borak. Lepas kita nak main something lah. Okey. Tapi kita berehat dahulu. Kita kembali selepas ini dalam Bukan Calang. Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bukan Calang. Ahmad ada lagi. Mana bel? Mana bel? Tak nampak apa bel? Ada ni. Nampak ni. Ahmad di depan aku nampak kepala je kat belakang ni dah. Okey, tadi bel kita dah sampai ke segmen kita yang terakhir iaitu Game Time. Okey, dalam Game Time kali ni, okey kita ada ni dua lukisan. Dua lukisan yang bakal diwarnakan oleh dua kumpulan. Okey, satu kumpulan Eliza. Ya, betul. Eliza akan bersama dengan saya. Okey, dengan Syah dan awak tak ada choice. Ahmad. Tapi buat betul-betul. Ahmad akan bersama. Okey. Jadi kita akan berlawan kan sekarang ni. Okey, you sama dengan OKB. Siapa nak jadi juri sekarang ni? Juri? Alamak, disebabkan kita punya tetamu hari ni lebih kepada perempuan, jadi seorang perempuan jadi juri. Okey. Nadia, Puan Nadia akan jadi juri kita. Boleh. Okey, dia akan tengok macam mana. Siapa yang paling cantik lah. Siapa yang berbakat. Yang paling penting, kita ada hadiah untuk pemenang. Okey. Hadiah daripada penaja kita lah. Okey. Thank you. Kita cuba. Okey, saya dah tak sabar dah ni. Tapi macam mana tu nak guna Okay, brush explain. Okay, so kat sini ada banyak brush. So you can choose yang nak pakai yang besar atau yang kecil lah. So tapi I nak tunjuk example. Okay. Tunjuk example yang kat sini Example. Kat sini je. Okey, dekat situ je. You nak kalau nak ambil colour kuning kan, di belah ni, and then you can actually put here. Betul. You boleh taruh linseed oil. Apa oil? Ada oil. Linseed oil. Bukan argan oil yang kau letak kat kepala tu Dia cepat blend. So dia cepat blend. Ambil colour 95 ke 97 oil. Yeah, so you can put all the colours kat sini. Okey. Siapa nak gunakan ni?
Taruh sini ya. Okey ajalah. Lembut lagi Mat, Apa lembut. tips dia tu juri? Kalau nak cepat pakai berus yang besar, untuk the main area. Alright. Okey. Baik. Kita mulakan dengan warna gelap Tak kisahlah Okey. warna Tak apa. semestinya, tak semestinya. Mana? Kau suka kau lah. Jadi, kau nak mulakan apa? Tak ada, ini dipanggil trik. Okey. This is planning, bro. Apa minta lah. Okey, Puan Nadia. Maaf nak Yes. bagi. Agaknya bila kita nak mulakan besok ke? Boleh. Okey. Ready? Boleh start sekarang? Okey. Okay. One, Sekejap. two. Bismillahirrahmanirrahim. Besok amin. Mula. Confirm aku menang. Boleh? Okay, mula. Mula. Okey, baik. Okey, Mat. Cepat, Mat. Ambil warna-warna yang menarik. Kau mana kau ni berus? Kau ambil. Okey. Kadang terang. Oh, aku ingat aku relax je, Mat. Oh, boleh sedap kau buat kerja. Kau tak boleh buat kerja seorang, Mat? Tak boleh. Kata teamwork. Alright, Mat. Bel ambil. Colour dia dah lama. Kenapa lah tak Coklat Emal boleh ada? Boleh? Colour Buat kat tengah lah. Colour coklat kat tengah. Oh, colour coklat kat tengah, Mat. Apa tak jadi kali hitam, Mat? Dia kata tak minyak. Tadi dia ajar tak minyak kan. Aku rasa tadi aku ambil warna coklat. Kenapa jadi kali hitam, Mat? Jangan cakap banyak, buat dulu. Nak buat nak buat apa? Okey, Mat. Tapi kalau kita kalah pun tak apa, Mat. Dia orang faham. Apa yang dia dia faham? faham sebab kau ada kat sini, Mat. Okey. Diorang ni banyak bunyi kan? Kerjanya tak buat. Apa pun. Dia jalan Bel je tadi tak buat tahu. satu je sebenarnya. Okey. Tak kena ni. Aku rasa aku salah berus lah, Mat. Bukan salah aku tak reti colour. Salah berus. Jangan banyak. Tak adalah, Bel. Aku rasa kau salah group. Oh, amboi, yang sana. Macam dah menang aja menyanyi-nyanyi ya. Tak dia confident level tertinggi. Selalunya Oh, orang dapat inspirasi. confident sangat ni kalah selalu. Bunga ke Tak api ada apa ni? lagi ni. Boleh, lagi. Nampak macam api. Come on, Bel. Kita boleh, Bel. Ini namanya kreativiti. Terima kasih malu pula dia. Jen ni dah macam Mak single pandai- pula. Mak pandai mengalah punya. Tak sia-sia. Bel, kenapa aku ambil colour kau? Okey, Mat. Masanya dah berapa minit dah sekarang ni? 4 minutes. Allah Akbar. Dah pun Cepat, saya dah. cepat, cepat. Apa pun tak siap lagi ni. Apa dah berapa minit? Masalahnya Lagi 4 minit. Mana cukup? Tak, lain kali kalau Kau apa benda pertandingan kau ni? bagilah kamera kecil sikit lagi ni. Apalah bawa yang besar macam ni kalau nak I rasa baik kalau nak cepat you buat pasu dia. Pasu dia. Colour apa ya? Kati ikut Kati, ikut cita rasa. Mat, colour apa, Mat? pasu. Kita bagi hijau. Hijau, Mat? Hijau. Okey, Mat. Boleh jadi ni. Okey. Kita paling teruk ni. Dia orang tengok siapa yang ada bakat kan. Laju tu sana laju tu. Dia orang banyak. Sambil tu kita nyanyi lah. Alamak, tadi ada colour lagi lah. Tak apa. Dia 3D effect apa kau tahu. fokus. Okey. Dia ada teknik Tak apa. Teknik Mat. dia biru campur kuning jadi warna apa? Kalau kalah pun salah kau ni, Mat. Lupa Salah pula kau apa juga. benda tu, teknik tu. Oh, yang mak kau. Okey. Kita buat shading. Bel, Pening sabu dia. tas sebelah Bel bagi dia. Osakkan. I rasa lagi you dah tinggal lagi sikit masa you kena draw lagi satu bunga. Oh, Macam tak Last cukup baru masa lah you rancangan kita edit ni. colour. Boleh tak tambah lagi sejam? Untuk mengalir saja. Jahanam tu. Tu warna biru pula. Bel pandai kali tak ni? Okey. Sekolah tak masuk. Okey, draw satu lagi. Tapi dia orang apa ni lah, mestilah kelebihan pada dia orang. Asal pula? Kenapa ya? Kenapa pula Nadia, ada kelebihan? Nadia Dua dekat minit, dia orang. 2 minit, Bel. Macam dia 2 minit. tolong Sebab- macam tolong tim sana je. Sorry, maaf. Tak tolong Bel, tim. ikut sebaik Awak you patut cepat. kena tolong kat Bias. sini Nadia. Bias. Kita Ah, lawan tak Nadia. kesian Okey, dekat tak. Ahmad. Awak tak prihatin lah. Merah dah. Okay, you colour, I think you pakai brush yang besar. Dia cepat habis yang kat sini. Yang mana? Bel, Kat saya? Bel. You okay, Bel. Kat saya ya? Ya, Okey, betul. okey. Saya akan pakai yang besar punya. Besar dia. Bila you nak buat? Okey. Baik. Sekarang saya pakai yang besar punya. Besar dia orang dah curi ah. Diorang sabotaj. Angkat lagi tangan diorang. Bawa lagi. Nampak perangai Sekejap, tengah sebenar. fokus ni jangan kacau. Subhanallah. Dia orang dah curi ah. Alhamdulillah. Nampak tak? La ilaha. Sedapnya suara. Hai, pandai melukis. Masya-Allah. I rasa kita punyalah hadiah tu lepas ni. Okey. Alright. Lepas you buat ni, Masa you dah taruh habis dia dah punya ni. Kita tak siap apa kayu-kayu dia. Ush, Yang Kena tambah minyak lah. Cantik Saya je. lupa lah. Yang Kena saya tolong minyak. saya tolong Mana sikit. minyak? Oh, duduk atas. Oh, you boleh macam lagi menarik. menarik. Lagi 1 minit. Lagi 1 minit tak apalah. Rasa-rasa je tak Kalau minit tu dia bagi kat lagi dia orang. menarik, Ah, jadi tak boleh jadi ni. cantik-cantik, ambil Kalau ke? kita lah. Oh, dia buat macam tu. Macam tu dia buat. Macam tu kita buat macam tu juga. Kita bagilah minit yang seminit tu kat dia orang.
tak nak colour macam ni. Kita cincai Interesting. lah. Interesting. Actually, you ada masa. Bagi Bel, bagi. Jangan tak bagi. Tonyo. Tonyo, jangan tak tonyo. Sampai berkilat tonyo. Mat, kau jangan menyanyi, Mat. Sekarang ni time mengalah, Mat. Oh, okey. Kau tak reti beza ke, Mat? Time mengalah pun nak menyanyi, time menyanyi lah. Okay, Bel. I think your last one you buat fokus yang... Fokus mana, Ni. Dah nak habis dah. Okey. Buat ni lah, dia punya kayu-kayu ni. Yes. Aduh. Coklat kayu-kayu. Kita main colour di sini. Kita tak main colourful. 10, Dah Apa dah. 10 pula? Bel. 8, 10, 7, 6, Alah. Kayu-kayu. Apa 5? Jangan. Okay, cepat. Lagi sikit. 3, 2, 1. Alah ni lah Bagilah dia ada sikit. Kesian dia. Kesian dia. Awak macam budak dah kelas 1 je ni. Anak saya warna lagi bagus. Alah. Ini. Aku kan budak-budak lagi, Syah. Kau kena faham. Kan aku kan budak-budak. Bel, Dah lagi satu. aku dah beri contoh sikit aku dah ni. Lagi satu kau kena faham lah. Takkanlah dia Aku orang tim bagi dengan Ahmad. 4 colour je. Jangan tengok tu. Aku tim dengan Ahmad. Aku Okey, nak sambung cerita dia. Kita nak dengar lah siapa pemenang dia sekarang ni. Ini Tolonglah. gambar macam ni kena maki. Ni apa tak habis-habis lagi ni? Tipu. Ini misi kemanusiaan lah. Keislaman. Keislaman lah apa semua. Perangai macam ni. Tengok perlu sudah tahu. Jadi saya mengisytiharkan pemenang pada Tak payah. episod kali ini adalah Kumpulan. Sini. Sini. Kesian Pusing. Ahmad. Come on. Sebenarnya, Ni. Eliza and Syah. Tak apa. No, sebenarnya you macam mana? Tak apa. Macam ada banyak colour. Oh, dia baik kali. Dia kata aku punya ni. Model sikit. Kau orang ni punya perangai. Buat misi kemanusiaan, keislaman semua. Tapi kau memperkotak kacikkan Ahmad. Betul? Apa ni semua? Betapa busuknya hati kau orang. Curi. Banyak. Tak baik. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ahmad, Puan Nadia, kepada Eliza kerana juga. sudi bersama dengan kita pada minggu ini. Thank you so much. Hadiah bagi. Okey lah. Benar bunga. Okey. Nadia. No. Nak paskan kepada siapa? Dah. Masuk Ahmad, kat sini, Mat. Okey. Okey. Ni paskan hadiah. Okey, kita bagi tetamu kita lah. Tahniah. Oh, ya ke? Alright. Dan sebenarnya hadiah voucher untuk tetamu kita lah. Untuk tetamu kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dan maaf kalau ada salah dan silap kepada tetamu kita ni. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama dalam Bukan Calang-Calang. Hanya di Awesome TV.